Dan saya pun tahu perangai budak-budak AMDAP yang tak mak aloba ni. Kalau dia bagi, kata kamu nak telan aja apa benda yang dia cadangkan kan. Dia cadangkan 21 macam Zahid Hamidi cakap. Dia kata 21 kursi ni kita tak pernah nak compromise or something like that. You know, maksudnya kamu bagi orang lain, kamu nak bincang cuma 7 kursi. Sebab di Melaka ada 28 kursi, 21 itu dia nak maintain. Kalau daripada 28 tu kamu bagi 7 kursi tu, kamu tahu tak 7 kursi tu siapa punya? PN ada 2, PH ada 5. Daripada 5 kursi ni kan, satu tu kawasan Amanah, itu di Bukit Katil tak salah saya Bukit Katil. Bukit Katil ini kawasan si Adli ni PAN, dulu dia Ketua Menteri Melaka, dia popular dekat situ Adli ni. Lepas tu 4 lagi tu di kawasan Parlimen Kota Melaka, itu kawasan DAP. Kamu tahu tak? So maksudnya apa? Kalau ikut apa yang dicadangkan oleh geng-geng AMDAP ni, saya nak cakap yang kepada siapa yang tak tahu maksudnya PAS boleh bertanding berapa kursi di Melaka. 1, 2 kursi daripada 7 kursi itu, 2 memang Perikatan Nasional punya kursi, iaitu di Bemban dengan di Sungai Udang. 2 kursi itu Perikatan Nasional. Specifically daripada kursi Bersatu. Dan sekarang ini yang Bersatu tu dua-dua tak salah saya dah masuk wawasan. So bila pergi ke Melaka nanti, kalau ikut formula yang geng-geng penyokong AMDAP ni semua nak suruh kita telan ni, adalah 2 tu wawasan bertanding 2, lepas tu 4 tu kawasan DAP, saya tak tahu siapa dia nak bagi pada siapa. Mungkin PAS ambil lah 1 kursi tu dekat Bukit Katil kawasan Adli tu. So walaupun kan masa keputusan, kalau ikut keputusan PRU 22 PAS menang banyak kursi, kamu nak kasih PAS bertanding 1 kursi aja, wawasan 2, lepas tu 4 lagi tu bagi DHPP yang bertanding kawasan ini. So itu ke yang kamu nak suruh PAS telan? Sebab itu saya cakap ini tak masuk akal. Lagi satu, yang daripada 21 kursi Barisan Nasional tu pun, Tuan Ibrahim, Tuan Man pun dah cakap 1 kursi itu adalah daripada ADUN. Mula-mula dulu bertanding atas tiket UMNO, tapi sekarang dah masuk PAS. Ini siapa ni, Jai punya kursi, dia Rembia. Jai sekarang dah masuk PAS. So kalau kamu kata si Ashraf ni cakap, Ashraf ni saya kenal, dia bertanding pilihan raya 3 kali kalah. Tak tahulah pasal tak pernah menang, saya pun tak tahu. Lepas tu bila nak bertanding majlis tertinggi, dia takut. Dia tak nak bertanding majlis tertinggi, tapi nak cerita lebih pasal politik macam dia yang pandai. Ashraf, aku nak cakap kau. So kalau kau nak bertanding 21 kursi Ashraf, maksudnya 1 kursi tu kan, yang even kursi yang Jai, kursi yang PAS sedia ada sekarang ni, Jai punya kursi yang dia dah masuk PAS pun kau nak. Tahu tak? So sebab itu benda ni tak masuk akal. Dan sebab itu juga Presiden PAS Haji Hadi, Tuan Guru Haji Hadi cakap apa? Dia kata kena kira lain, formula dia lain, tak sama macam Negeri Sembilan. 2 kali Tuan Guru Haji Hadi cakap. Saya tengok pagi tadi ke semalam, dia bila wartawan tanya dia, beliau cakap benda yang sama balik. Dia kata kalau ikut parlimen, BN tak ada, parlimen kosong, dia cakap. So ambillah hint daripada situ. Kamu faham tak? So kepada geng-geng yang ikut naratif budak-budak AMDAP kata jangan mendahului pemimpin, jangan mendahului pemimpin. Pemimpin kamu dah bercakap. Dia dah bagi hint dekat situ. So pandai-pandai lah ambil hint tu. Takkanlah tak faham-faham. Tadi saya dengar wartawan tanya MB Sanusi pun, MB Sanusi cakap apa? MB Sanusi kata dia kata parlimen BN tak ada pernah apa-apa kursi. Dia pun cakap selari dengan Presiden PAS cakap. Sampai lepas tu dia tambah lagi pula. MB Sanusi pun tambah lagi. Sanusi cakap apa? Sanusi kata jangan main 2 kolam, dia cakap. Sekarang saya nak tambah straight to the point lagi. Kalau ada orang lain segan-segan nak cakap kan, saya cakap AMDAP kau jangan main 2 kolam. Sanusi cakap parlimen BN kosong. Tuan Guru Haji Hadi cakap. So take hint daripada situ.
Sanusi pula cakap dia tak mention siapa-siapa lah. Dia tak cakap Amdap ke siapa jangan main dua kolam. Dia cakap jangan main dua kolam. Sanusi cakap, okey, ini saya ahli biasa. Aku nak cakap sikit kepada Amdap ni. Korang Amdap, kau jangan main dua kolam. Sebab kau main dua kolam, lepas tu kau koyak. Bila ada orang macam saya pergi cakap, lepas tu kamu koyak. Kita memang nak penyatuan. Kita nak penyatuan Melayu, kita nak penyatuan ummah. Tetapi dia kena fair lah. Dia kena adil lah. Dia tak boleh penyatuan yang kamu seorang aja bolot semua. Tak boleh. Sebab bila jadi penyatuan yang kamu seorang aja bolot semua, nanti orang di bawah yang berjuang di bawah ni dia betul lah dia ikutlah arahan daripada pimpinan, tapi akan ada tak puas hati. Kamu tahu tak? So bila tak puas hati ni, ini bila kita tahu kan macam PRU dulu, di bawah ini kita menang banyak kursi. PAS dengan Perikatan Nasional even Wawasan menang banyak kursi berbanding UMNO. Tetapi kali ini kita kena bagi pula laluan kepada diorang-diorang ni yang kalau ikut sokongan semasa tak mendapat sokongan. So akan ada ketidakpuasan hati kat bawah tu. Ikut memang ikut, tapi saya dalam politik ni dah lama. Sebab itu saya cakap Ashraf Ajdi dia tak faham politik. Sebab itu dia 3 kali kalah. Macam mana dia jadi Setiausaha Agung UMNO aku pun tak tahu. Dia Setiausaha Agung Amdap lah kan. So saya nak cakap sikit kepada budak yang tak faham politik ni. Bila ada tak puas hati nanti, penyatuan kita tak boleh susah untuk diteruskan. Kamu faham? So sebab itu dia kena fair benda ini. Di Johor PAS dah bagi sokongan. Walaupun awal-awal dulu di Johor saya ingat, bila kepimpinan PAS cakap kita bagi sokongan lah kepada orang-orang PAS, semua sokong Barisan Nasional. Saya ingat lagi masa itu Tuan Guru Haji Hadi cakap, lepas tu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man cakap. Masa tu kita akaun PAS ikutlah bagi sokongan. Tapi kita cakap macam itu aja, kepimpinan UMNO cakap apa? Naib Presiden UMNO sampai Zahid Hamidi cakap kita harap dia ikhlas lah. Ataupun kita tengok macam ni lah, macam kata orang dah nak tolong pun kau cakap macam itu kan. Masa itu ingat tak di Johor? Tapi tak apa, kita tolong juga. Engkau kan menang banyak kursi, pergi ke Negeri Sembilan, nego sama juga. Engkau kan menang, kita bagi laluan. Tapi lepas itu Presiden PAS cakap apa? Dia kata di Melaka lain, tak boleh ikut formula macam di Negeri Sembilan. Susulan daripada kenyataan Presiden UMNO kau yang cakap 21 kursi. Lepas tu bila orang komen kau panas telinga, kau tak nak bagi orang bercakap. Orang parti lain pun kau tak bagi bercakap. Lepas tu kau pergi pengaruh geng-geng orang parti lain ni yang menyokong kau kan, yang mengikut budak Zahid ni, aku tahulah siapa kan. Suruh cakap jangan inilah. Presiden PAS, timbalan Presiden PAS dah cakap lah benda ni, dah bagi hint dah. Takkan korang dalam AMDAP tak geti-geti lagi. Tadi MB Panglima Perang PAS Sanusi pun dah cakap nombor 1 jangan main 2 kolam. Lepas tu dia pun cakap selari dengan Presiden PAS, dulu Parlimen dia orang tak menang apa-apa, PAS menang 2 kursi. So ambil lah hint itu. Apa kita nak ialah mengekalkan penyatuan ini sampai PRU16. Tetapi apa halangan untuk kita? Kenapa saya cakap awal ni? Sebab saya akan cakap straight to the point, tak ada berlapik-lapik. Sebab saya nak penyatuan ni sampai PRU16. Bukan penyatuan ummah yang Amdap Ashraf Ajdi ni cakap. Itu konon-konon aja, retorik aja untuk menguntungkan kau aja, Ashraf. Kita nak penyatuan ummah yang betul-betul. Kalau nak berkekalan, maksudnya kita kena puaskan hati. Bukanlah puaskan hati seboleh-bolehnya, jangan buat orang marah lah. Kalau ada tak puas hati di bawah kan, dah 3 kali pergi pilihan raya, kau nak suruh dia undi kau, nak suruh dia kau nak tunggang dia je kan. Lepas tu nanti tak puas hati. Kita ada setahun lebih lagi nak PRU. Bila setahun lebih lagi nak PRU, ada orang di bawah tak puas hati, benda ini takkan berterusan. So sebab itu kita cakap buat perundingan itu awal-awal kan. Lepas itu ambil ini, sekarang ni keputusan belum lagi dibuat. So kepimpinan pun nak pandangan-pandangan daripada akar umbi ni macam mana. Sebab at the end of the day, akar umbi yang nak kena buat kerja di bawah ni, yang pergi berkempen.
Kamu tahu tak yang apa ni yang cakap kalau UMNO AMDAP ini tamak sangat 21 kursi, kita hijaukan Jalan Melaka kan, bukan saya yang mula cakap. Ini orang-orang akar umbi PAS di Melaka, termasuklah saya tak nak cakap lah YDP ke apa yang tak mesej kepada saya. Maksudnya mereka pun tak puas hati, tapi mereka tak boleh cakap lah. Kamu tahu tak, dia orang yang cakap kalau macam ini perangai AMDAP ni kita macam itulah. So sementara perbincangan tengah dibuat, so kita dia akan umbi, kita ada saluran macam mana kita cakap lah. Politik ni kan bercakap, tapi kita serah kepada kepimpinan. Kita percaya. Kepimpinan ada bagi hint lah, sikit-sikit macam itulah. Presiden PAS dah cakap, timbalan Presiden PAS dah cakap. Of course lah mereka punya statement tu berlapik lah. Berlapik-lapik mereka punya statement, berkias-kias, tapi kita ambil hint daripada situ lah kan. Kalau yang tak berlapik punya, ambil lah daripada MD Sanusi, ambil daripada saya lagi lah, saya ahli biasa, tak ada apa benda. Kalau saya punya statement tu kamu tak terima, ambil lah, itu kenyataan peribadi. Tak ada masalah. So sekarang ni itu yang saya cakap, hint-hint tu dah ada. So kita nak buat penyatuan ini berterusan. Untuk penyatuan ini berterusan, maka kamu tak boleh tiba-tiba belum mula rundingan tiba-tiba cakap kita tak nak compromise 21 kursi. So nak bincang 7 kursi aja. Yang 7 kursi itu pula dua memang dah kursi Perikatan Nasional, dulu Bersatu sekarang Wawasan, 1 PAN tapi itu tempat Adeli di Bukit Katil, dan 4 tu kawasan DAP. So lepas tu kamu nak suruh Wawasan bertanding 2, PAS bertanding 1, macam itu. So walaupun PAS dapat banyak kursi, parlimen pun PAS ada dekat Melaka tu, so kamu nak bertanding 21 kursi, suruh PAS bertanding 1 kursi, macam itu kamu punya formula. Kalau macam itu kamu pergilah tengok macam mana kan. Saya cakap terang-terang dekat sini. Lagi satu, siapa yang tak tahu kepada detailnya, sebab bila saya buat statement, bukan saja saya dah kaji benda ini, tapi sebab saya sendiri dah berjuang tempat itu. Kamu orang yang main cakap-cakap macam ni kan, kamu tak tahu. Macam saya tahu ni, contoh yang UMNO nak, tapi sebenarnya UMNO kalah di kawasan ini. N01, 02, 03, 04, 05, Kuala Linggi, Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu, Tabur Naneng. Saya tahu tempat-tempat ini. Ini tempat yang dulu PRN 2021 memanglah UMNO menang. Tapi bila time PRU, semua tempat ini, 55 DON ini, 5-0, Perikatan Nasional menang. Kamu tahu tak? Ini dekat Masjid Tanah. Ini kawasan Mas Emiyati. Dia lawan Raub dekat sini. Bila PRU 15, Raub, Ketua Menteri Melaka sekarang ni, N02, Tanjung Bidara, masa PRN 2021, dia menang pun 300 undi je majoriti, kalahkan Mas Emiyati. Tapi bila PRU 15, Mas Emiyati lawan dia balik di Parlimen, kalau ikut kursi DON itu, dia kalah. Raub kalah 1,000 undi. Kamu tahu tak? Dia 5 kawasan ini. So sebab itu saya cakap, di 5 DON di Masjid Tanah ini, kamu nak pergi cakap pada Wawasan, pada Mas Emiyati, dulu walaupun kamu dah menang, sekarang ini kamu bagi laluan lah, walaupun kita kalah, kita nak bertanding 5 DON ini. Sebab kamu ikut formula 5 tahun lepas, instead of 4 tahun lepas punya tahap sokongan. Kamu nak bagi tahu dia macam itu. So sebab itu saya cakap, benda-benda ini macam inilah. Dan kalau katakan kepimpinan buat keputusan, apa yang saya buat dan rakan-rakan ini adalah untuk membantu kepimpinan buat keputusan supaya kita mendapat semua maklumat. Dan lepas kepimpinan buat keputusan, okeylah, kita terimalah. Cuma lepas itu memanglah orang ni akan terima, tetapi dia rasa tak sedap hati. Benda-benda ini akan buat bibit-bibit yang kita susah nak manage nanti kemudian untuk PRU 16. Sebab itu saya bercerita ini supaya kita manage daripada awal benda ini.
Katakan begini, di Kuala Linggih, Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu dengan Tabur Naneng. Ini di Masjid Tanah, kawasan Mas Amiati. Kamu tak bagi dia bertanding, bagi nak suruh Raub bertanding kat situ dengan orang-orang Raub ni. Walaupun Mas Amiati tahu dia yang kuat dekat situ. In fact, PRU15 dia kalahkan Raub dekat situ. Di Don itu 1000 undi dia kalahkan Raub. So kamu nak suruh dia bagi laluan dekat Raub dekat situ. Okay, good luck lah. Saya tak tahu Datuk Mas Amiati ni kawan saya. Kamu pergi tanya dia. Mungkin esok nanti minggu depan ke saya nak jemput dia podcast Mas nanti ke apa. Tengok dia cakap apa. Sekarang ni dia tak boleh buat statement lah. Kan, sebab dia bukan ahli biasa, dia kepimpinan. Saya ahli biasa, saya boleh cakap. Tapi saya tak rasa dia akan puas hati. Dia akan ikut. Kan, kita ada disiplin parti. Bila kepimpinan dah buat keputusan, kita akan ikut. Tapi akan ada lah. Dia bila kita pergi perang pilihan raya ni, kan, sebagai pemimpin kamu pun tahu kita kena orang kata memimpin bukan boleh paksaan. Jangan jadi macam Amdab ni nak paksa semua orang ikut cara dia, mana boleh. Tahu tak, dia orang bukan pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus adalah supaya pengikut-pengikut pun rasa okeylah, kita berjuang ni betul lah, perjuangan kita macam itu. Tahu tak, supaya orang tak ada yang ketidakpuasan hati itu memang ada, tetapi jangan kita besar jadi benda tu bernanah dan ini. So sebab itu kita kena manage. Itu di Masjid Tanah yang saya nak cakap. Kalau UMNO nak ambil juga, saya tak tahu benda ini. Lepas tu satu di Rembia N06. Ini kawasan saya dah cakap, kawasan Jai. Jai ni dah ahli PAS sekarang ni. Don itu Don PAS lah dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi kalau kamu dah awal-awal kata 21 ni semua UMNO nak, so kamu nak buat apa? Suruh Jai jangan bertanding kat situ, lepas tu kamu letak orang kamu kat situ, atau kamu nak suruh Jai keluar PAS masuk UMNO balik bertanding di Rembia. So sebab itu bila kamu nak main cakap macam ni kan, kamu tak tahu ada detail kawasan tu pun kamu tak tahu. Itu satu. Lagi satu mana, itu lepas tu kawasan-kawasan yang kamu nak suruh, yang nak nego ni kan, macam saya cakap tadi, kawasan-kawasan yang kamu nak nego ni, yang 7 tu saya dah cakap, 2 itu memang kawasan PN. So PN wawasan mungkin akan bertanding di situ. Lagi 5, satu di Bukit Katil, itu di Adeli punya kawasan PAN. Adeli ni bertanding di Bukit Katil, dah berapa penggal dah dia menang. Dia popular dekat situ. Bukanlah saya nak kata dia kali ni dia tak boleh menang, tapi orang Cina pun sokong dia kat situ, orang Melayu pun sokong dia dekat situ. Kamu nak suruh PAS bertanding kat situ lawan dia, okeylah 50-50, mungkin kita boleh menang lah dekat situ kali ini. Tapi 1 kursi itu, lagi 4 kursi itu adalah di kawasan Kesidang, Kota Laksmana, Duyung dan Bandar Hilir. Now, Duyung ni kawasan Helmi ni saya kenal dulu masa pemilihan calon dia dekat Melaka tu. Saya pun ada masa tu, orang tak kenal pun dia. Sekarang ni dia terkenal lah Helmi kan. Dia pun perform, saya faham dia perform. Tapi seperform Helmi pun, masa PRU 15, kalau ikut undian 2022, dia kalah. Kamu tahu tak? So Helmi di N21 Duyung, kalau ikut keputusan PRU 22, dia kalah 1565 undi di Duyung. Yang ini kamu nak suruh PN bertanding dekat situ, ataupun yang ini kamu nak maintain lah Helmi bertanding kat situ lagi, dan kamu harapkan PAS atau wawasan sokong dia dekat sini. Boleh kita nak sokong dia dekat situ supaya Helmi ni budak bagus, budak baik. Kita boleh sokong dia dekat situ, tapi kamu dekat kawasan-kawasan lain tu, you have to be fair lah. Dan lepas tu di kawasan-kawasan yang saya cakap tadi, di Kesidang, Kota Melaka, Bandar Hilir dengan Teluk Mas. Ini kawasan Parlimen Kota Melaka. Kawasan Kota Melaka ni kawasan DAP lah. Yang itu yang kamu suruh nak unding tu. Yang kawasan Melayu semua kamu nak bulut. Lepas tu kamu kata, demi penyatuan ummah. Kita nak penyatuan ummah, tapi kalau sebab kamu tamak ni nanti, penyatuan ummah ni akan terkesan dan akan terlerai sebab ketamakan kamu. So kamu janganlah tamak. Saya nak cakap macam tu. Di kawasan Kota Melaka ni, Teluk Mas ni, dulu masa PRN, siapa ni budak ni budak Zahid bertanding ni, Teluk Mas, dia ketua bahagian Kota Melaka. Ini memang mantap lah daripada dulu. Minta maaf cakap lah
Kau tahulah siapa kau, Teluk Mas. Dulu masa PRN 2021 dia menang 2000 undi. Tetapi apabila keputusan PRU kan, dia kalah 1966 undi kepada Perikatan Nasional. Ini Ketua Bahagian Kota Melaka ni, Ketua Bahagian UMNO Kota Melaka ni, dia kalah dengan Perikatan Nasional dekat 2000 undi dekat Teluk Mas itu. So sekarang kamu nak suruh Perikatan Nasional bagi laluan kepada dia. Ini yang saya cakap, kamu tahu tak? So sebab itu saya cakap benda-benda ini perlu dilihat satu-satu macam mana. Sebab kita nak, nombor satu, kita nak pastikan kemenangan. Nombor dua, kita nak supaya orang ramai keluar mengundi. Tetapi kalau mereka tak puas hati, mereka tak keluar mengundi. Dia rasa ni kan, saya dah pergi ke Melaka berapa banyak kali. Kamu tanya akan ubi PAS dekat Melaka, berapa kali saya dah pergi Melaka bagi ceramah. Saya dah dengan sama-sama dengan dia orang. Dia orang pun selalu WhatsApp dengan saya. Ini yang dia orang punya, dia orang cakap macam ni. Tapi of course lah, dia tak nak lah bercakap dia ke apa dia. Okey, tak apalah, kalau mereka wakilkan saya boleh dah cakap on behalf of Akaubi. Kalau dulu dia orang ini, dia ada kekuatan dekat situ. Tapi kalau kamu paksa mereka pun rasa apa ni macam ni kan. So nanti kita nak suruh ramai-ramai orang seronok keluar mengundi dan mengekalkan penyatuan ummah. Tapi kalau kamu buat macam ini, orang pun tak seronok nak pergi keluar. Esok nanti terbalik semua PH yang menang. Benda ini secara detail dan secara fakta kamu tengok balik. Bukan nak kira, nak awal-awal terus letak hardline terus. 21 ni kawasan kita, yang nak bincang 7 je lah. Kepala otak kamu. Itu yang saya nak cakap. Because we know the detail. Saya pun tahu the detail kan. Okay, itu satu yang saya nak cakap. Okay, apa perkara kedua? Perkara kedua saya nak cakap macam ni. Okey lah, katakanlah kamu hadap sangat kan, kamu nak juga 21 kursi ni, termasuklah kursi Jai tu kan. Kamu kata dia, Jai kau tak payah bertanding lah, kau bagi UMNO bertanding kat situ dekat Rembia tu kan. Katalah kamu nak sangat kan, kamu hadap sangat nak 21 kursi. Kamu pun pergilah buat make your case masa negotiation dengan pimpinan. Mula tak boleh lah, ini YB kita ni semua perform. So nanti kan kalau kita tak bagi dia bertanding, itu ayat biasalah, saya tahu lah. Dan politik ni, saya pun bukan baru dalam politik. Saya dah bertanding sampai majlis tertinggi, saya menang. Kamu yang bercakap-cakap pasal politik ni, yang even dalam UMNO, kamu pernah bertanding majlis tertinggi dan menang? Saya tak rasa. Saya pernah bertanding majlis tertinggi UMNO dan menang tanpa duit dan nama tak masuk dalam cai. Kamu tahu tak, Datuk Najib pun tentu dalam jail, dia pun tak ada cai. So saya bertanding seorang-seorang sendiri, dia tak pakai duit, saya menang. So kamu yang nak mengajar saya politik ni, kamu pernah bertanding majlis tertinggi UMNO dan menang tanpa duit dan tanpa cai? Kamu beritahu saya. So saya nak bagi tahu kamu, budak-budak AMDAP ni kan, kalau kamu hadap sangat, kamu pergilah orang kata make your case masa berunding dengan Perikatan Nasional. Kamu pun cakap YB kamu ni dah buat kerja lah, apa kerja benda lah semua kan, tak boleh nak bertanding. Tapi sebenarnya kalau kamu perform buat kerja masa PRU, kamu tak kalah. Itu yang saya nak cakap. Macam mana pula kalau kamu perform buat kerja masa PRU 15, kawasan kamu sendiri, peti undi yang sama dan pengundi-pengundi yang sama telah mengundi Perikatan Nasional, bukan mengundi kamu. Macam di Teluk Mas tadi saya cakap, peti undi itu masa PRU 15 kamu kalah. So kalau kamu perform, macam mana pula kamu kalah masa peti undi, dalam peti undi, di peti undi itu masa PRU 2022 berbanding PRN 21. So kamu tak boleh cakap yang sebab kamu perform kamu nak maintain kursi itu. Maksudnya kamu tak perform lah, yang kamu tinggal 4 kursi je masa PRU 2022. Kamu faham tak? So sekarang kita nak optimize kita punya kemenangan, dan kita nak maintain kemenangan penyatuan ummah ini di Melaka selepas kita menang di Johor dan Negeri Sembilan. So untuk kita punya optimize, so all this loose end ni, benda-benda yang menyebabkan orang tak keluar mundi, orang tak puas hati, benda ni kita kena solve. Sebab itu we have to talk about it. Kalau kamu nak ikut formula AMDAP mantap, Cik Ashraf Wajdi lah, Zahid Hamidi lah, memang dia kata, ini kita nak ini, kita bincang 7 je, korang semua diam lah, tak payah cerita.
Itu bodoh namanya. Kamu ingat kita bodoh ke? Kamu faham? So kita bukan bodoh. So sebab itu saya cakap, kamu tak boleh suruh kan diam. Bila esok keputusan kepimpinan dah buat keputusan, okey, kita ikutlah. Okey, katakanlah kepimpinan pun lepas ini buat keputusan, dia ikutlah kamu punya formula ni kan. Kamu kata okeylah 21 ni kita nak maintain. Yang lain tu yang sebab formulanya kursi sedia ada maintain. Okey, saya terima. Kepimpinan pending ataupun bersyarat condition dia kepimpinan PAS Perikatan Nasional setuju. Okey, saya akan terima. Tak ada masalah. Saya tak akan lawan. Tetapi subsequent to that, awak kena konsisten. Maksudnya, kita dah bagi Johor, kita dah bagi Negeri Sembilan, kita dah bagi Melaka ikut formula itu. Maksudnya selepas ini sampai ke PRU 16, kamu kena pegang formula yang sama untuk negeri-negeri lain. Itu saya nak cakap. Kamu tahu tak? Kamu jangan nanti, itu hari dah ada bibit-bibit. Kenapa saya bising? Sebab sebelum ini dah ada bibit-bibit. Kita dengar dah. Di Terengganu, di Kelantan, kamu minta kursi, kamu kata nak 30% lah, di Kedah, di Perlis. Kamu pula dah sebelum ini kau yang minta kursi, kata kita be fair, nak minta 30% kursi lah, berkejadah. Tapi bila kat Melaka, kau kata tak boleh. So okey, kita boleh maintain. Sebagai pendapat peribadi saya, itu hari masa wartawan tanya Tuan Guru Haji Hadi, apa pandangan Tuan Guru Haji Hadi semalam ke? Berkenaan Zahid kata 21 kursi tu, Tuan Guru Haji Hadi sendiri kata itu pendapat peribadi dia. Ayah cik cakap itu pendapat peribadi Zahid Hamidi. Maksudnya itu pendapat dia peribadi dia lah, bukan ini kita penyatua ummah, kita mungkin tak dia orang kata tak subscribe to that opinion. Tuan Guru Haji Hadi sendiri cakap itu pendapat peribadi Zahid Hamidi. So sekarang saya tak di jawatan apa Perdana Parti, saya ahli PAS biasa. Siapa yang orang kata orang dalam parti yang rapat dengan budak-budak Zahid ni kalau nak pergi buat report pada saya, pergilah buat report. Aku peduli apa? Yang saya tahu 99% akar umbi kalau tengok ini semua bersetuju dengan saya. Dia tak bersetuju dengan kamu. Pergilah tengok komen-komen tu dekat page kamu sendiri. Kamu faham tak? Sebab mereka dah dapat hint daripada kita punya kepimpinan kita kata Parlimen BN tak ada menang apa-apa. Lepas itu pendapat peribadi Zahid Hamidi. Cuma cara dia cakap tu berlapik lah. So sekarang saya cakap benda yang tak ada berlapik punya supaya kita boleh selesaikan benda ini sebab PRN nya bulan depan. Kita tak ada masa dah nak berlapik, biar saya cakap straight to the point. Pagi tadi Sanusi dah cakap straight to the point. Dia kata jangan main dua kolam. Sekarang saya tambah lagi, AMDAP jangan main dua kolam. Saya cakap straight to the point aja. Okey, balik kepada cara penyelesaian tadi. Kalau katakan kamu nak juga 21, kita pun setuju. You have to be consistent. Maksudnya pegang pada janji itu sampai PRU 16, apa-apa pilihan raya selepas ini ikut formula yang sama. Kamu tahu, maksudnya kursi PAS, kursi PN, kamu jangan sentuh lah. Bagi laluan lah di semua negeri di Malaysia. Di Selangor pun, kamu jangan cakap pula di Selangor, kalau kawasan Dun, Barisan Nasional ada 2 kursi je. Kamu jangan pula dah dekat Selangor nanti bila kita pergi PRU ke Kejadah, kamu cakap tak boleh lah, tak fair lah, bagilah aku lebih kursi pula. Mana boleh macam tu? Tak boleh macam tu. So di Selangor, Perikatan Nasional ada 22 kursi. Kamu tahu tak? PAS ada 10. Yang dulu bersatu, sekarang ni dah jadi wawasan lah kot. Kalau kursi bersatu tu, kebanyakan daripada mereka dah masuk wawasan. So maintain lah Perikatan Nasional punya kursi. Kamu orang UMNO, AMDAP mantap ke apa, janganlah usik 22 kursi ni. Kamu maintain kamu punya 2 kursi tu je lah. Lepas tu kursi-kursi PH ni kita nego lah. Itu formula dia. You have to be consistent. Kalau dekat Selangor kan, kamu jangan pula kata 2 kursi mana boleh, tak aci lah, kita ni bagilah lebih sikit 15 kursi. Tak boleh macam tu. So you got to be consistent. So dekat Melaka ini, kalau kepimpinan Perikatan Nasional PAS membuat keputusan setuju dengan kamu dan kamu dapat apa yang kamu nak di Melaka, maka you got to be consistent all the way.
Kamu tak boleh pula semua kamu nak bolut kat sini, kamu nak banyak, yang tu pun kamu nak banyak, negeri orang pun kamu nak ambil, tak boleh. So you got to be consistent all the way sampai PRU. Tu pasal saya nak cakap pada Ashraf Wajdi Hamdad Mantap ni, budak Zahid ni. So aku nak cakap kau pun nak bertanding dekat Greek kan, Ashraf? Kalau kau nak bertanding dekat Greek, tu kan, Greek tu kawasan PAS tu, kawasan Perikatan Nasional. Bersatu ke PAS, Perikatan Nasional lah. So maksudnya kau tak boleh bertanding dekat Greek nanti. Kalau ikut formula kau yang 21 maintain ni kan, kau tak boleh bertanding kat Greek. Itu kawasan Perikatan Nasional, bukan kawasan kau tu. Kamu tahu tak? Kau tahu. So you got to be very consistent. So sekarang ni, kita ada masa. So kamu nak ikut formula mana? Kalau kamu ikut formula hardline, kamu 21 semua nak bertanding, okey, tak apa. Saya cadangkan, ini saya cadang. Ini saya cadang. Kepimpinan nak terima tak terima itu bergantung pada mereka lah. So saya cadang. Sebab kita nak buat pengakalan sampai PRU. Kita tak nak nanti kat bawah orang tak keluar undi, tak puas hati, kita tak nak macam itu. Saya nak kekalkan sebab saya antara orang yang bawa cadangan penyatuan rumah ini untuk kita daripada awal, daripada berapa 2023, 2022 lagi, sebelum orang-orang lain cakap nak menyatukan Bersatu, UMNO, PAS ini semua. Saya antara orangnya. So saya memang nak benda ni. Yang budak-budak baru, Ashraf Wajdi ni baru je cakap, dia dulu AMDAP. Budak ni juga yang cakap dulu, ingat tak? Oh, kalau apa jadi kerjasama dengan Anwar Ibrahim dengan PHDAP, saya lah akan menjadi orang yang pertama sekali menentang. Sekali dia pula pergi jilat. Budak ni macam itu. So budak ni cakap tak boleh pakai. Sebab saya nak cakap macam ini, kita yang buat penyatuan rumah dulu, kita nak bersama-sama ini, terutama selepas PRU 2022. Mereka dulu cium mulut dengan PH, dan sekarang ni masih ada AMDAP di persekutuan. So kita nak bersihkan benda ni. So kita memang bersungguh nak penyatuan ini, tapi mereka ini nak penyatuan yang hanya menguntungkan mereka saja, tak boleh. So sebab itu formula cadangan saya, saya cakap elok-elok ni macam ni. Kalau kamu nak 21 kursi boleh, tapi you got to commit about it and you got to be consistent all the way sampai PRU 16. So formula yang sama diguna pakai untuk seluruh negeri satu Malaysia. Jangan pula kamu cakap sibuk-sibuk kursi Perikatan Nasional, ni dulu kursi Bersatu dah keluar, aku nak kursi ni, tak boleh. Ini kursi Perikatan Nasional, kursi Perikatan Nasional. Kalau Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional, tu kursi Perikatan Nasional bergantung pada PAS atau wawasan atau komponen parti Perikatan Nasional lah nak bagi siapa. Kamu jangan sibuk-sibuk pula. Kamu faham? So itulah solution yang saya nak cakap. You cannot have the cake and eat it. Orang putih cakap, maksudnya you cannot have it all. Semua benda nak ikut untung kau je kan. Bila orang lain kau tak bagi. Okey, lagi tuan-tuan. Yang kalau ikut saya, memang saya cakap macam itulah. Kalau kau degil sangat, ini daripada Akar Umbi di Melaka yang cakap dengan saya. Dia mesej saya, dia kata kita hijaukan saja. Daripada Facebook, saya tengok komen-komen kat Facebook saya tu. Beribu-ribu komen, 90 berapa persen cakap memang kita hijaukan je lah, sebab dia orang pun tak nak tengok kalau dah ada orang tamak selalu rugi. So saya cakap straight to the point je lah. Dan siapa yang tak puas hati pergi buat report. Pergi buat report, aku peduli apa kan? Kan? Lepas tu saya cakap mewakili ini sebab saya nak penyatuan rumah ni kekal. So bila kita nak kemenangan. Bila kita nak kemenangan, kita kena dapat persetujuan kebanyakan daripada orang. Bukan kita boleh bulldoze je atau langgar je. Itu yang kita tak nak. Okey, setuju. PAS terbaik. Lagi? Apa lagi? Kekal penyatuan, hijau, Melaka hijau, betul. On. Okey, lepas tu janganlah ambil naratif budak-budak AMDAP ini, dia pergi cedok daripada budak siapa, Arman yang Porsche langgar pokok, betul lah. Tanya Arman ni pasal bos dia, Mai Sabri. Arman, kau ada pergi melawat Mai Sabri tak? Kesian dia masuk hospital, Arman. Kau pergi melawat Mai Sabri? Apa kau cakap dekat agensi ada panggil kau? SPRM ada panggil kau, Arman? Pasal Mai Sabri, tak tahulah. Kalau dia ada panggil kau cakap apa dekat SPRM pasal Mai Sabri? Saya pun tak tahu. Kita tanya dia. Okey.
Lagi, okey, betul kita tak nak berpecah, tetapi kita kena manage benda-benda yang menyebabkan perpecahan. Apa yang benda yang menyebabkan perpecahan? So that's why we need to talk about this. Sebab kalau kita tak talk about this, dia akan terbuku. Orang tak puas hati, dia tak keluar mengundi atau dia pun ini. Dalam politik macam itu. Sebab politik ni based on volunteerism, tahu. Saya dulu pengerusi dan presiden Sukarelawan Malaysia. So saya biasa deal dengan volunteer ni. Kamu tak bayar pun gaji. In fact dalam PAS, kita ahli-ahli biasa ni yang menyumbang kepada peti. Tahu, that's the spirit of volunteerism dekat situ. So ahli-ahli biasa, bukan macam dalam UMNO. Kalau dalam UMNO kamu tahulah terbalik. Saya tak payah cerita kat sini lah. Tapi dalam PAS ni macam itu. Ahli biasa yang menyumbang kepada peti. Everything volunteer. So it is very important untuk kita jaga hati orang yang buat kerja di bawah ini. So kepimpinan PAS pun dah masak pasal hal ini. Yang tak faham budak AMDAP, dia bukan tahu apa, tahu. So itu yang saya nak cakap. Kalau nanti orang dia memanglah ikut, tetapi kalau ada ketidakpuasan hati, masalah. In fact dalam UMNO pun, akaun di UMNO original tak puas hati dengan AMDAP ni. Sebab itu banyak komen saya dapat, dia kata yang AMDAP, dia orang bukan AMDAP, dia orang UMNO original. Saya setuju, dia kaum UMNO. Yang AMDAP Zahid seorang aja, tetapi mereka terpaksa lah ikut Zahid sebab Zahid sekarang masih presiden UMNO. Tetapi dalam hatinya, kamu tanya kaum UMNO, dalam hati macam mana? Sebab itu masa PRN 6 negeri, saya nak cakap PRN 6 negeri yang lepas, kenapa UMNO kalah teruk masa itu? Sebab itu, masa itu saya dah caution dalam majlis tertinggi. Saya kata saya tak setuju UMNO pergi pilihan raya dengan PH pada ketika itu. Dia orang kata, dulu awak setuju bentuk Gajah Paduan. Saya kata memanglah, itu titah agung. Agung suruh kita, si Paduka Pemerintahan Agung suruh kita untuk membentuk kerajaan, bukan pun suruh pergi pilihan raya bersama. Saya cakap, itu dua perkara yang berbeza. Saya tak setuju pergi PRN 6 negeri bersama dengan PHDAP, sebab itu saya dipecat, saya lawan. Tapi lepas itu apa benda yang saya cakap betul. UMNO berapa kursi aja menang, di Selangor 2 kursi aja menang. Kamu tahu tak? Habis huyuk bertanding 100 lebih kursi menang belas-belas. Itu pun kebanyakannya adalah di Negeri Sembilan. Di negeri lain 2 kursi aja menang. Sebab itu saya nak cakap, kamu kena manage benda ni elok-elok. Sebab kalau orang tak puas hati, dia either tak keluar mengundi atau dia mengundi alik lain. Kalau kita nak buat penyatuan, kekalkan penyatuan ini, benda ini kita kena manage. Kamu tak saya ikut lah cakap AMDAP mantap itu, dia nak bulldoze, sebab tu dia tak bagi orang bercakap. Itu bodoh punya style, tahu. Okey, kita bukan bodoh. Okey, lagi apa lagi ni? Okey, formula saya senang, gunting. Kalau boleh bagi 50-50 kan. Nak UMNO lebih sikit pun tak apa. Tapi macam di Masjid Tanah itu kawasan kuat Perikatan Nasional kat situ. So ada 5 kursi dekat situ, dan 5-5 ni Perikatan Nasional menang. 1 kursi itu yang Tanjung Bidara, itu kawasan Raub. Kalau kamu nak bertanding kat Tanjung Bidara, Raub, kamu bertanding lah kan. Tapi yang lain tu kamu unding lah. Kalau dapat 50-50 bagus. So kita boleh teruskan rundingan sampai ke PRU16 termasuk di negeri-negeri lain. Tetapi kalau kamu nak hardline 21 ikut formula to the dot. Formula kamu, kursi sedia ada, kekal sedia ada. Maksudnya kamu kena commit sampai PRU16, kursi sedia ada, ikut sedia ada. So kamu tak boleh nak orang kata tukar-tukar formula, tukar the goalpost as you go along. Tak boleh macam itu. Okey. Lagi tuan-tuan, dah berapa minit dah saya cakap ni kan. Okey. Saya ahli biasa je. Dalam politik ni ahli biasa boleh cakap. Tak ada masalah. Siapa yang terkoyak rabak itu orang AMDAP mantap lah tu. Ataupun pengikut-pengikut AMDAP mantap yang ambil gambar sekali dengan AMDAP mantap, saya tahulah siapa. Kan saya sebut nama kan terkoyak lagi. Aduh kan. So itu saya cakap. So we need to sort out this thing. So saya punya secara ringkas, solution saya, kalau nak gunting, kita gunting betul-betul. Dan kita teruskan sampai PRU16. Kalau tak nak gunting, nak maintain 21 kursi pun, kita maintain formula tu sampai ke PRU16. But mantap, you got to be very consistent. Kamu tak boleh cakap, oh ini nak, macam Ashraf tadi, dia buat ucapan tu di Kota Baru kan.
Ashraf, kalau kau nak 21 kursi bertanding, maksudnya Kota Baru tu, Kelantan tu tak boleh maintain lah, pas semua. Berapa satu kursi ke? Dondi ni, kamu jangan usik lah. Esok kau jangan mengada-ngada pula, kata oh itu lain, Negeri Sembilan lain, Melaka lain, ni lain dah, itu lain pula dah. So you got to be very consistent about it. Okay. Saya tengah, macam saya cakap tadi, studio saya ni saya tengah nak upgrade sikit. Mungkin seminggu 2 ni saya ni sikit lah, saya tak buat live atau podcast. Dan saya sebenarnya I have to go outstation today, tapi tadi saya pergi bengkel tadi, ada hal kenderaan sikit. Mungkin esok saya akan tomorrow saya akan pergi outstation lah. Tadi pagi ada jemputan daripada dia orang buat PAS punya kumpul pimpinan di Bangi. Saya patut dah pergi outstation dah, tapi saya ada kenderaan saya kena saya tengah buat maintenance sikit. Dan minggu depan mungkin saya tak ada kot sebab saya outstation. Nanti kita jumpa lepas itulah. Okay, lagi apa lagi nak tanya? Cadang saya wakil PAS, saya tak tahulah, saya ahli biasa je. Saya pun tak tahu saya bertanding ke tak ke kan. So okay. Lagi seeloknya terbaik. Terima kasih tuan-tuan. Pendapat untuk Negeri Perak, itulah Negeri Perak masih AMDAP. Pahang pun sama. So dia orang ni kan, dia kata kita nak penyatuan tapi main 2 kolam. Betul lah Sanusi cakap tu. Negeri lain kau AMDAP, tapi dekat sini kau nak tamak semua, mana boleh macam tu. Okey tuan-tuan, nak dekat pukul 7. Malam sekarang saya ada a few meeting lah. Dan nanti kita jumpa lagi lah tuan. So kepada yang AMDAP ke ataupun penjilat AMDAP, ada dalam parti lain pun ada penjilat AMDAP, saya tahu, yang duk bantai-bantai saya, kononnya macam-macam naratif. Dia cedok daripada naratif budak-budak AMDAP ni, lepas tu dia pergi ulas bantai saya, itu pengikut AMDAP. Kita dengar lah, kita punya pemimpin top 2 kita di atas, presiden dengan timbalan presiden, dia punya hint tu apa benda dia cakap, dia memang cakap berlapik-lapik beralas. Tapi kamu ambil lah hint daripada situ, janganlah pergi cedok daripada naratif AMDAP mantap, lepas tu kamu pula dah aduh, itu bodoh namanya. Ambil hint daripada kepimpinan tertinggi PAS kita, presiden dengan timbalan presiden, dia cakap apa. Haji Hadi 2 kali, Tuan Guru Haji Hadi Tan Sri dah cakap 2 kali dekat PN Parlimen kosong, dia cakap itu pendapat peribadi Zahid. Maksudnya apa? Kamu read between the line lah. Ini nak ikut cakap budak-budak AMDAP, apa kebodohannya macam tu. Okey, lagi okey, Wak ni Zahid Hamidi, memanglah dia koyak, budak-budak dia koyak. Bila saya bercakap, dia goyang. Sebab saya tahu semua trik-trik dia. Kepada kamu siapa yang naif-naif ni, yang percaya kepada pinggan AMDAP ni, good luck lah kan. So kalau kita nak meneruskan penyatuan ini, maka kita kena sort out benda ni. Sebab saya nak teruskan sampai PR16. Sebab kalau benda ni tak sort out, dan ada orang tak puas hati, ataupun kita ikut je lah, kena bulldoze je lah dengan kemahuan budak-budak AMDAP ini, penyatuan ini tak akan berterusan, dan kita akan berpecah di tengah jalan. So this is why benda ni we need to talk about this thing, to sort out the loose end ni, supaya dua-dua berpuas hati, daripada semua pihak we get optimum punya satisfaction. Lepas tu kita boleh sama-sama berjuang. Sebab bila kita nak berjuang di bawah ini, kita punya tentera tu, kita kena puas hati dengan perjuangan. Kalau kita tak puas hati dengan keputusan yang dibuat, yang orang paksa, itu separuh hati, nanti orang pergi perjuangan separuh hati, walaupun memang betul dia ikut, tapi kita nak sepenuh hati. Bila sepenuh hati, benda-benda ni kena sort out.